Kita tengok yang contoh kedua pula. Di atas contoh pertama lah. Alam naj'alil arda mihada. Okey, kita tengok ni. Kita ada berapa perkataan dalam jumlah itu? Kita ada a satu, ala, a hamzah istifham. Adakah? Lam tidak. Lam ialah haraf jazam. Haraf jazam dia menjazamkan fi'il mudhari'. Lam hanya masuk dalam fi'il mudhari'. Jadi kita ada fi'il mudhari' naj'al, asalnya naj'alu. Jadi dia naj'ali. Ini saya jelaskan kenapa jadi kasrah. Mana ada fi'il mudhari' ada kasrah. Okey. Al-ardha isim dalam keadaan mansub. Al-ardha. Mihada isim dalam keadaan mansub. Jadi lam ni haraf jazam. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' asalnya naj'alu. Naj'alu dengan dhammah. Tetapi bila ada lam, dia menjazamkan, jadi dia dengan sukun. Naj'al. Lam ni daripada dhammah tukar jadi sukun. Bila dia jazam daripada dhammah jadi sukun. Dan bila dengan tajwid, nak mudahkan sebutan jadi kasrah. Ni asalnya naj'al, tapi dia sama dengan hamzah wasal. Untuk mudahkan sebutan, sukun diganti dengan kasrah. Naj'alil arda. Jadi yang kasrah ni bukan kerana nahu, kasrah ni kerana tajwid. Kalau nahu dia jadi naj'al dengan sukun. Jadi kasrah ni pada fi'il mudhari' yang ada kerana tajwid. Untuk mudahkan sebutan. Jadi alam naj'al. Jadi kita ada fi'il ja'ala, pelaku dia nahnu, kami. Al-ardha jadi nasab, jadi dia objek kepada naj'al. Objek pertama mihadan, objek kedua. Lebih kedua lah. Sebab tu dia dalam keadaan mansub. Adakah tidak kami telah jadikan, sebab lam ni walau nak jadi mudhari', tapi lam ni dia madhi. Dia terjemahan dia madhi. Sebab adakah tidak sebelum ni? Adakah tidak kami telah jadikan bumi mihadan, hamparan. Bumi sebagai hamparan. Jadi itu bentuk dia. Okey? Jumlah kedua, wal jibala autada. Kita ada waw dan al-jibala, gunung, dalam keadaan mansub. Dan autada, pasak, pun dalam keadaan mansub. Dengan patata ini. Jadi mana, apa yang buat dia mansub? Sebelum dia tak ada fi'il pun tak ada apa. Sebab, waw ni panggil waw ataf. Waw sambung cerita. Jadi cerita dia sambung. Ni jumlah dia sambung sampai daripada alam sampai autada. Ayat ada dua, jumlah satu. Jadi adakah tidak kami telah jadikan bumi hamparan dan gunung ganang sebagai pasak. Jadi itu. Dia bersambung. Dia sambung ke sini juga. Dia sambung sana juga. Okey, iaitu jumlah dia. Terus wa khalaqna. Bila kita jumpa fi'il lain, pasal dah jumlah fi'il lain lah, jumlah lain. Yang ni tak ada fi'il, tak ada apa kan wa, dia sambung. Bila kita jumpa jumlah ayat keempat ni, ayat ke-7, ayat ke-8. Ayat ke-7, 8, ayat ke-8. 6, 7, 8. Wa khalaqnakum azwaja. Kita ada waw dan khalaqna fil madhi. Khalaqna fil madhi. Khalaqa, cipta. Na, kami. Jadi na jadi fa'il. Kami telah cipta. Kum. Kamu. Jadi bila ada dhamir lekat kepada fi'il, automatik jadi maf'ul bi pertama.
Ha? Jadi maf'ulun bi. Sama juga kalau dhamir lekat pada isim, dia automatik mudhafun ilaih, jadi mudhafun ilaih. Jadi bila ada dhamir lekat pada fi'il, dia automatik jadi maf'ulun bi. Jadi azwajan. Jadi maf'ulun bi kedua, pasangan. Berpasang-pasang. Jadi khalaqnakum, kami telah ciptakan kamu. Kami telah ciptakan kamu berpasangan. Okay. Kum jadi jumlah maf'ulun bi pertama, azwajan maf'ulun bi kedua. Kum ni kalau nahwu dia kita cakap dia mansub. Sebab dia jadi maf'ulun bi. Tapi kerana dia dhamir mabni, dia tak berubahlah. Okey, kita tak bincang sangat. Tu jumlah terakhir, wa ja'alna naumakum subatan. Sama juga kata wa, sambung cerita. Jadi dia tak ataf ni ataf ni wa ataf ni wa istisnaf. Wa sambung cerita, wa mula cerita, mula ayat pertama. Wa ja'alna naumakum subatan. Sama juga dengan format. Wa ja'alna fi'il madhi ja'alna. Dia berlaku nahnu. Kami telah jadikan. Ini kami telah ciptakan, terjadikan. Naumakum. Jadi naumakum kita ada nauma dengan kum mudhaf ilaih. Nauma jadi maf'ulun bi, dia mansub. Jadi dan subatan maf'ulun bi kedua. Dan kami telah jadikan tidur kamu sebagai subatan. Subatan daripada Sabtu. Lihat subatan ni juga di mana Allah turunkan ilmu dan kefahaman. Subatan. Kelihatan. Right. Okey, terus ada soalan. Contoh yang ni. Kita pergi contoh berikutnya. Bila ini clear result. Naikkan sikit. Okey. Tengok contoh pada ayat An-Nisa 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ada tanda wakaf. Jadi kita ada berapa perkataan? Okey, berapa perkataan situ? Country. Cuba. 5. 5? 6. 6. Dia adalah yuridu Allahu an an yukhaffifa ankum. Okey, itu first thing kita kena buat lah. Kita tahu ada 6 perkataan berbeza situ. Baru kita boleh ni. Okey. Jadi kita ada yuridu fi'il apa tu? Mudhari'. Allahu, Allah lah. An ini haraf. Dia selalu panggil negeri sini panggil an masdariyah. Yukhaffifa fi'il Mudhari'. An haraf. Kum dhamir. Okey. Jadi kita bincang dia punya nahwu pula. Yuridu apa nahwu dia? Dengan dhamma. Dhamma pada ujung. Kalau dhamma rafa. Allahu dhamma rafa. An haraf. Mabni tak bincang. Yukhaffifa apa dia punya nahwu? Fi'il mudhari' apa nahwu dia? Nasab. Dengan fathah nasab. Okey, sekarang kita kena boleh jelaskan kenapa ia nahwunya demikian. Jadi itu yang penting supaya kita tahu ayat tu, nak terjemah ayat tu. Jadi yuridu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau tak ada haraf sebelumnya yang merubah nahwu dia default rafa. Dia awal dia rafa lah yuridu. So dia tak ada haraf yang merubah keadaan nahwu dia. Jadi dia perbuatan. Hendak. Allahu isim berkenaan rafa. Jadi Allah menjadi fa'il kepada yuridu. Allah hendak. Dalam keadaan rafa,
Isim yang kena rafa' selepas fi'il adalah fa'il. Okey? Jadi Allah hendak. Allah hendak apa? Allah hendak apa? Allah hendak yukhaffifa, dia meringankan. Tetapi kau tengok, sekarang tengok kita ada fi'il, fa'il. Ada maf'ulun bi. Tapi maf'ulun bi dalam bentuk fi'il, yukhaffifa. Fi'il. Jadi kalau fi'il nak jadikan objek kepada fi'il sebelumnya, dia mesti ada harf an. Ni an masdariyah. Masdar ni menjadi dia ubah peranan fi'il lepas dia sebagai objek, sebagai maf'ulun bi. Sebab itu dia ditulis dengan nasab, dengan fa diganti, asalnya dhamma diganti dengan fathah. Jadi apa yang Allah hendak? Allah hendak dia meringankan ankum, dari kamu, tentang kamu. Okey? Itu jadi yang sini ni, ini macam maf'ulun bi kepada yuridu juga. Okey? Jadi dia bentuk jumlah fi'lah, tapi bila dia ada an depan, dia kerana dia dijadikan objek atau maf'ulun bi kepada yuridu. Right? Okey. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Kita ada beberapa perkataan kita terjemah, kita ada wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Nahu dia khuliqa, ini fi'il madhi. Khuliqa, dia tak bincang nahu. Tapi fi'il madhi apa? Khuliqa. Kalau atas tadi khalaqa, ini khuliqa. Apa? Apa bezanya? Khalaqa dengan khuliqa. Kan ingat? Fi'il madhi majhul. Mesti tak ingat. Pasif. Kalau khalaqa, dia telah mencipta. Kan? Oh, telah diciptakan. Kalau khuliqa, dia telah dicipta. Okey. Telah dicipta. Khuliqa. Ada madhi. Ada fathah belakang. Al-insanu rafa'. Jadi dia menjadi subjek. Subjek kepada khuliqa. Dia subjek juga. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia tak dipanggil fa'il. Dia panggil naib fa'il. Sebab dia bukan yang melakukan khuliqa. Dia di khuliqa. Dia panggil naib fa'il. Dia ada naib. Ada N naib. Naib fa'il. F. Okey, susah nak pakai ni. Naib fa'il. Jadi, kalau terjemahan dia, manusia telah dicipta. Okey? Dha'ifan dalam keadaan mansub. Ini maf'ulun bi. Maf'ulun bi kepada fi'il ni juga. Maf'ulun bi. Pada fi'il. Jadi, manusia telah dicipta dalam keadaan lemah. Dha'ifan. Okey, sebab ini fi'il madhi majhul. Jadi kita insan pun panggil subjek atau naib fa'il, dia dalam keadaan rafa' juga. Dia maf'ulun bi dia dalam keadaan mansub. Okey? Itu bentuk-bentuk dia. Right? Dha'ifan tu maf'ulun bih kepada khuliqa, bukan insan ya. Maf'ulun bi kepada fi'il. Kalau dha'ifan kita cakap sebagai hal boleh juga. Al-insanu dha'ifan. Tapi dalam keadaan dia akan ada mansub. Dia boleh tempat juga hal. Ataupun adakah dia sifat, dia bukan sifat. Sebab dia al-insan ada alif lam. Kalau dia tak ada alif lam, dia menjadi sifat. Ini dia panggil dia hal. Dia hal. Dia senang saya panggil objek je lah. Dia satu cerita je. Insan ni dha'ifan. Dia Allah maksudnya cipta dha'ifan. Okey? Right. Dia banyak istilah hal, kadang-kadang ini sifat ada, tapi yang kadang maf'ulun bi, maf'ulun li ajli, semua ada. Tak payah tak payah nak ingat istilah tu. Kita hanya tahu nak guna istilah apa bila tahu makna dia. Jadi kalau dah tahu makna, kita boleh kaitkan, cukup dah. Kan?
Nanti bila dah advance lah, baru nak masuk istilah tu, kau nak jadi, nak ajar orang lain. Tapi saya tak berapa suka those detail detail punya technical terms, kerana dia akan jadi orang bingung. Jadi kita hanya tahu dia adalah berkaitan dengan jumlah tersebut. Okey? Baik. Okey. Terus ayat berikutnya, falamma jaa lulutin mursalin. Mursalun, maaf, mursalin. Jadi kita ada jumlah ni lengkap. Fa, maka, lamma, bila, atau setelah, atau bila. Jaa, apa ni jaa? Jaa apa ni? Kata Tak tahu kan macam apa. fi'il madhi. Jaa. Dia asalnya jaya, jaya. Jaa, jita. Dia ada amla. Jaa, fi'il madhi. Telah datang. Ya. Telah datang. Ala, Oh, datang. Okey. ala keluarga. Hmm. Lutin, Lut. Ala ni bukan keluarga ala, jelah, followers, pengikut. Atau kumpulan dia lah. Ala Lutin, Lut. Al-Mursalun. Al-Mursalun. Apa Al-Mursalun? Apa bentuk isim dia? Mursalun. Isim apa? Eh, Min dengan fathah. Dengan min dhamma. Jadi ada isim maf'ul. Kalau di bawah tengok Al-Mursilin. Al-Mursalin sama. Bukan. Kalau mursil dia yang menghantar. Kalau Al-Mursal yang dihantar. Yang diutuskan. Okey. Okey, right. Ni Al-Mursalin. Jadi Al-Mursalin, golongan dia plural kan, waw nun. Golongan atau mereka yang dihantar. Mereka yang diutuskan. Okey, tengok nahu dia. Okey, ja'a fil madi tak bincang. Ala isim. Dalam keadaan fathah. Ah. Kan? Mansub. hmm. Lutin dalam keadaan Masuk. majrur. Al-mursaluna dalam keadaan rafa, waw nun. Okey, sekarang kita tengok ada tak frasa, frasa dalam tu. Jadi tengok kenapa ala ni tak ada alif lam, dia hanya fathah saja. Lutin, kenapa dia majrur? Kerana dua-dua ini adalah, ada apa tu? Apa hubungan antara ala lutin? Uh, Dia kena ingat istilah dia. Itulah apa dia. Mudhaf, Mudhaf ilaih. ala lutin. Hmm. Okey, kita terjemah senang. Keluarga Lut, the family of Lut. Hmm. Okey. Jadi dia dianggap sebagai satu perkataan lah, satu entiti kan. Okey, sekarang kita ada ja'a. Kita ada ala lutin, ala dalam keadaan mansub, al-mursalun dalam keadaan rafa. Siapa yang menjadi fa'il? Mana fa'il? Yang melakukan ja'a. Siapa yang telah datang? Ya, kalau baca. Tapi fa'il mesti dalam apa? Apa nahu fa'il? Mesti dalam keadaan rafa. Jadi al-mursalun rafa. Oh, Jadi al-mursalun ialah fa'il pada ja'a. pelaku. Okey. Okey, tapi di sini tengok mursalun plural. Ja'a singular. Itu dibolehkan. Itulah cara dia. Ja'a ni kosong. Kerana ada fa'il dah muncul kan. Jadi ja'a tak ada dia dalam tu. Dia ada hanya perbuatan. Hanya perbuatan itu saja. Hanya telah datang saja. Tak ada dia dalam tu. Okey? Di al-mursalun, rafa, al-mursalun yang buat ja'a. Ala lutin, ala mansub, dia jadi ma'fulun bih. Okey? Ya, bagaimana terjemah? Kita terjemah dengan menyebut fa'il dulu.
Maka apabila para rasul atau para utusan telah datang kepada keluarga Lut. Nampak tak? Jadi Nampak kenapa tak? Allah tuliskan ala Lut di depan? Tu untuk fokus pada keluarga Lut, bukan fokus pada Musa Lut. Kalau kita jemaah secara literal, maka apabila telah datang para rasul, saja kepada keluarga Lut, boleh jugalah. Kan? Maka apabila telah datang para rasul kepada keluarga Lut, letak di belakang juga. Kan? Okey, jadi itu. Jadi kalau ayat dia kita faham itu. Okey, ada soalan ni. Ni jelas eh? Jelas. Okey. Ayat terakhir. Walaqad kadzdzaba ashabul hijr mursalin. Oh, ada satu lagi ayat bawah tu. Nanti kita ambil yang ni lah. Kita ada beberapa perkataan. Wa dan La. la taukid. Qad. Qad sesungguhnya. La qad satu Kadzdzaba. jawapan satu dan Ah, sesungguhnya. Kadzdzaba apa kadzdzaba? melawan. Isim ke fi'il? Fi'il. Fi'il. Kadzdzaba. Bila ada syadda, bila ada syadda dia ada mubalarah sikit. Kalau kadzdzaba dia telah mendusta. Kadzdzaba ada kerja lebih sikit. Maksud dia bukan cakap mendusta. Dia prepare the argument semua untuk argue, untuk mendustakan. Bukan cakap deny aja. Mendustakan, bilai. Dia bahasa Inggeris bilai. Okey. Ashabu isim. Sahabat. Sahabat-sahabat. Al-Hijr isim. Al-Mursalin sama dengan Al-Mursalun, cuma nahu dia berbeza. Kadzaba fil madi tak bincang. Ashabu isim dalam keadaan rafa'. Al-Hijri dalam keadaan majrur. Jadi kita boleh safely say that Ashabul Hijri dalam keadaan mudhaf ilaih. Ya. Al-Mursalin dalam keadaan yanun dia mansub. Sebab dia ada fi'il dia mansub. Yang ni al-mursalun majrur. Ini mansub. Jadi sekarang siapa yang datang, siapa yang berdustakan? Kadzaba ni fi'il kan. Siapa yang buat kadzaba? Jadi jadi isim Al-Mursalin. dalam keadaan marfu. Ashabul Hijr. Ashabul Hijr marfu kan ashabu. Dia lah pelaku kadzaba. Al-Mursalin jadi objek. Jadi terjemahan dia dan sesungguhnya sahabat Hijr ataupun kaum Hijr. Nanti yang duduk di Hijr ni bukit. Ataupun ada terjemahan lain lah. Dia kata bukit dulu. Kaum bukit ataupun kaum yang tinggal di Hijr telah mendustakan para Rasul. utusan. Itu biasanya ayat yang di atas 61 dengan 80. Okay, ada soalan? Tidak. Alhamdulillah. Hello? Okay? Okay. Okay, the last ini. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Okay? Fama bakat. Fa maka ma tidak. Bakat fil madi pada hiya. Bakat. Menangis. Bakat. Alaihim. Ala haraf him domin. Alaihim. Atas mereka. As-sama'u. Langit. Waw dan al-ardu bumi. Wa ma kanu mundarin. Wa ni dan wa ma ada jumlah lain. Jadi kita boleh pisahkan. Okay, jadi kita ada fi'il madhi. Kita ada alaihim. Ini sebagai muta'alikon yang berkaitan.
Jadi as-sama'u adalah dalam keadaan rafa' wal ardu dalam keadaan rafa'. Siapakah yang berlaku bakat? Jadi as-sama'u lah dalam dan juga al-ardu. Jadi langit dan bumi. Faham tak? Tidak. Langit dan bumi tidak menangis atas mereka. Ni kaum Fir'aun telah siksa azab Allah turun. Jadi Allah kata langit dan bumi tidak menangis atas mereka. Okey? Wa ma kanu munzarin, dan tidak ada pun mereka adalah munzarin, diberi tangguh. Munzarin dalam keadaan nasab. Ya nun. Kenapa dia nasab? Ini ada kana. Kana ni ada haraf khas lah. Dia bukan haraf, dia panggil fi'il naqis. Fi'il tak cukup. Fi'il kurang. Macam gini. Kanu, kana ni macam English dalam was, were. Verb to be. Dia bukan verb, dia verb to be. Kan? Jadi, the verb to be, dia punya khabar dia dalam keadaan nasab. Walaupun dalam jumlah ismi, kita akan belajar nanti. Jadi wa makanu, dan tidaklah ada pun di mereka, kanu, they were, dan tidaklah ada mereka pun telah munzarin dalam bentuk isim maf'ul, munzarin macam mursalin, mursalun, mursa, dha dalam keadaan fathah, mu dia punya huruf akal nun dha, dha dalam keadaan fathah, maka adalah isim maf'ul, diberi tempoh. Dan tidaklah ada pun mereka telah diberi tempoh. Terjemahan ni. Diberi tempoh maksud dia. Ya, diberi tangguh. Munzarin. Diberi tangguh. Yang apa nunzoro tu bukan ni apa melihat tu. Tu lain ya Ya, perkataan dia. boleh sama juga. Tapi Eh. teks dia selalu konteks dia kata dari tampun munzar. Macam as-sajdah ayat akhir kan? Kan? Munzar kan? Ni tak ingat. Tak hafal. Apa ayat dia? Pun tak ada. Dah lupa dah. Nak rekod tak apa, kita tengok nanti. Baik, okey, ada soalan? Jadi ini untuk latihan jumlah dah siap dah. Kita ada apa? Kita nak yang harap ada 20 minit lagi. Boleh, insya-Allah itu sekejap aja. Itu lebih pada maklumat. Okey? Right? Baik. Oh, tak ada, kena kecilkan dulu. Baik, dah habis dah. Kita clearkan ni. Okey, ya saya stop recording dulu.